Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana cikgu-cikgu boleh menghasilkan satu papan markah kuis daripada Google Form dengan menggunakan data studio seperti ini. Jom kita start. Baik, langkah pertama apa yang kita kena buat ialah kita kena menghasilkan satu Google Form. Klik saja dekat sini, Google Form. Okey, jadi bagi menghasilkan suatu Google Form baru, cikgu klik pada blank. Okey, klik pada blank. Okey, jadi akan kelihatan paparan seperti ini. Jadi kita boleh namakan kuis yang kita hendak hasilkan tu. Contoh saya buat sini ialah kuis matematik. Okey, jadi di sini cikgu boleh letakkan nama murid. Okey, jadi kalau nama murid ni kita letak short answer dan tekan required supaya wajib bagi murid untuk meletakkan nama. Okey, jadi yang kedua kita boleh letakkan kita letakkan kelas. Okey, jadi kelas kita boleh letakkan short answer ataupun kalau cikgu ada list kelas, cikgu boleh buat drop down. Okey, kalau drop down, contoh drop down, ketikkan kelas 1 Bestari. Okey, 1 Arif dan 1 Bijak. Contoh je tu. Okey. Jadi di sini pun kita required. Okey. Jadi kita dah ada nama murid dan kelas. Okey. Katakanlah kita nak cepatkan langkah ni. Jadi kita terus kepada soalan. Jadi kita add question. Katakan soalan 1. Okey, 1 contoh ya cikgu, 1 tambah 1. Okey, jadi kita bolehlah letak jawapan kat sini. Kita buat multiple choice. Okey, katakan 3, contoh 2, 4. Okey, jadi kalau bagi tahap 1 ni biasanya pilihan jawapan dia 3 saja. Kita tak boleh letak banyak-banyak Jadi kita boleh letakkan jawapan dia. Jadi murid kena required dekat sini. Okey. Oh, tadi saya lupa kita kena setkan make a quiz supaya kita dapat dimarkah pada murid. Okey, yang ini pun kita boleh antik supaya semua boleh jawab, bukan hanya IDMOE saja. Okey. Kita tengok presentation pula. Okey, dekat sini kalau kita nak letaklah. Okey, katakan terima, contoh ya, terima kasih kerana menjawab kuis ini. Okey, contoh. Baik, kita save. Jadi bila kita letakkan kuis, apa yang berlaku dekat sini ialah kita perlu letakkan jawapan, answer key bagi jawapan soalan tadi. Jadi kita letak point dekat sini cikgu. Point berapa? Katakan kita letak 2. Okey. Dan jawapan yang tepat ialah 1 tambah 1 ialah 2. Okey, jadi kita tambah lagi satu soalan. Okey, soalan yang kedua pula. 2 tambah 2. Okey, sama dengan. Okey, sama juga pilihan multiple choice. Okey, pertama 4, 5, 6. Contoh ya. Okey, answer key kita masukkan. Jawapan dia 4 dan markah dia 2. Okey. Jadi contoh kita dah siap. Katakanlah ini cikgu dah siap semua tadi. Jadi cikgu boleh done. Okey. Tadi saya lupa, kita boleh kena letakkan nama nama kita boleh copy kat sini dan kita klik sini, apa yang berlaku dia terus tulis kuis matematik. Okey, jadi tak perlu risau, semuanya telah disimpan dalam drive kita. Okey, sekarang ni bila kita dah siap satu kuis, kita kena cuba jawablah. Jadi macam mana nak jawab? Kita klik pada preview. Okey, preview dan kita letak contoh. Contoh Haziq, nama murid Haziq bin Abu.
Okey, kelas 1 Bestari, 1 tambah 1 katakanlah jawab 2. Kita buat betul lah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kita akan submit. Okey, jadi dia boleh view score berapa dapat markahnya. Okey, dapat betul 4/4. Okey, saya tutup yang ini. Okey, saya tutup. Kita balik pada quiz tadi. Kita tengok pada tab responses. Okey, kita klik pada tab responses. Okey, dah ada satu response. Okey, kita klik pada create spreadsheet untuk list murid yang telah menjawab ataupun responses yang kita dapat. Okey, jadi kita klik. Kita create new spreadsheet. Okey, kita create. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapat satu list markah bagi kuis matematik. Jadi macam mana kita nak mempersembahkan dapatan murid-murid atau jawapan murid-murid atau markah dia dalam bentuk macam ni. Menggunakan data studio. Macam mana kita nak buat? Okey, senang saja. Okey. Okey, kita dah dapat tadi. Apa yang kita buat? Kita buka tab baru. Okey, dan typekan data studio. Okey, data studio. Okey, bagi yang pertama kali dia akan kosong lah dekat sini. Okey, dia akan kosong dekat sini. Okey. Macam saya ni, saya dah pernah buka. Jadi ini ada list-list dashboard yang saya dah buat. Kalau cikgu kena sign up. Sign up for free. Ini free saja cikgu daripada Google. Cikgu klik sign up for free. Kemudian akan dapat paparan macam ni. Cikgu terus klik pada blank report. Okey, klik pada blank report. Okey, bila cikgu klik pada blank report, dia akan keluar satu paparan yang meminta kita memasukkan data. Okey, data kita. Data kita tadi berada dalam Google Sheet. Jadi kita klik pada Google Sheets. Okey, nampak ini kuis matematik tadi. Klik pada kuis matematik, form responses dan kita tekan add. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, dia kata dia akan yang sistem baru kita beritahu kita ialah dia nak masukkan data ke dalam report ini. Okey, jadi kita terus tekan add to report. Okey, so sekarang ni dah ada satu paparan. Okey, tapi dekat sini tak ada markah. Jadi macam mana kita nak mengeluarkan markah tu? Okey, senang saja. Cikgu klik pada, nampak tak dekat sini dimension ni? Okey, kita add dimension. Apa yang kita nak tambahkan dalam paparan kita? Dalam dashboard kita. Okey, contoh nama murid. Okey, apa lagi? Mungkin kita nak letakkan kelas. Kita klik pada kelas. Okey, nampak? Okey, kelas tadi dah keluar. Okey, apa lagi? Oh, kita nak buat markah supaya kita tahu murid-murid, markah murid-murid. Dia klik kat sini, skor kita lah. Tapi tak apa, cikgu klik dulu, skor. Tengok apa berlaku. Okey, jadi akan keluar skor. Okey, apa lagi yang cikgu nak tambah? Mungkin cikgu nak tengok bila murid menjawab atau tarikh murid menjawab kan? Okey, jadi cikgu klik pada timestamp. Okey, timestamp. Okey. Jadi kalau cikgu tengok kat sini, okey, kalau kita besarkan, ini kita boleh besarkan cikgu. Kita tarik. Okey, tarik. Nampak tak garisan-garisan tu? Ikutlah. Cikgu nak besar mana kita ikut. Okey, so sekarang ni kita dah dapat satu paparan. Okey, nampak tak yang kat ujung ni? Record count ni. Record count ni kita tak nak. Jadi kita boleh padamkan dia. Okey, jadi ada 4. Tapi nampak susunan ni macam tak menarik kan? Okey, biasanya kita letak apa? Timestamp di depan. Okey, macam mana nak buat? Nak pindahkan timestamp ke depan. Senang saja. Klik, cikgu pergi pada dimension tadi. Okey, nampak timestamp tu? Cikgu klik dan drag bawa ke atas. Okey. Bila cikgu drag bawa ke atas, apa yang berlaku ialah timestamp tu telah berada di depan. Okey, kalau ikut susunan macam ni, okey, yang pertama nama murid, yang kedua kelas ketiga, skor keempat. Kat sini nampak sama kan? Okey. Jadi dah cantik lah ni kan? Dah okey. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak adjust? Okey, kita nak adjust, nak kasi cantik. Okey, senang saja. Klik pada sini, pada kita punya table tu.
jadual tu, kita pergi pada style. Okey, pada style ni kalau cikgu tengok, cikgu nak apa? Header tulisan yang di atas ni. Okey, nak berapa tulisan ni kita boleh adjust ikut sukalah. Cikgu nak besar, kecil. 18, kalau mungkin 18. Okey, nampak lebih besar kan? Okey, boleh tukar warna. Okey, warna apa cikgu nak? Warna hitam, putih tulisan dia tu. Okey, biru, hijau, sukalah. Katakan kalau kat sini sesuai warna hitam, jadi hitam lah. Okey. Okey, jadi dah siap satu. Tapi macam kita nak dapatkan kita kena masukkan lagi data supaya dapat lebih menarik lah. Okey, tak apa. Kita tengok pada style lagi. Okey, dekat sini ialah warna table. Table kita. Okey, kita boleh pilih nak warna biru, nak warna merah, terpulang. Cikgu boleh pilih. Okey, ikut kesesuaian cikgu lah. Cikgu boleh pilih. Apa yang berlaku tadi, dia punya header telah berubah. Okey, dekat sini ialah cell. Cell border. Cell border tu yang inilah garisan ni. Kita nak warna hitam. Okey, jadi hitam. Hitam tak cantik. Mungkin warna kelabu sikit. Antara nampak tak nampak kan? Okey, kelabu. Okey. Okey, yang kedua, yang ini ialah warna row. Row tu maksudnya odd row. Maksudnya 1, 3, macam row pertama, row ketiga, row kelima dia akan jadi warna apa? Kita nak warna apa? Katakan kita nak warna putih. Okey, dia akan bertukar jadi warna putih. Manakala row yang kedua kita nak warna biru juga. Contohlah, tapi tak ada lagi sebab kita tak buat row yang kedua. Okey. Okey, jadi sekarang ni itu yang atas. Okey, kalau kita nak tukar yang ini, tulisan dekat dalam ni, kita pergi kepada label, table labels, okey. Kita nak tukar warna, warna hitam, kita boleh tukar warna putih, tak nampak pula kan. Okey, kita ikutlah cikgu, warna apa cikgu suka. Warna merah pun boleh. Okey, kalau dekat sini sesuai warna hitam lah. Okey, jadi saiz pun kita boleh tukar 16. Okey, kalau tadi 18 tak boleh sama besar kan. Kita kurang kecil 14. Okey. Tulisan dia, boleh jenis tulisan dekat sini cikgu boleh pilih. Apa tulisan cikgu nak, semua ada kat sini. Boleh pilih Okey. Baik, seterusnya. Yang ini yang penting. Dimension ni kita nak tukarkan dia. Macam timestamp ni kita nak berada di tengah-tengah. Okey, kita letak di tengah. Okey. Kolom yang kedua pun kita nak nama ni biasa kita letak di tepi lah. Kalau kelas ni yang ketiga, kolom ketiga ni kolom ketiga Kalau saya kita letak letak center, dan yang keempat kita pun nak center juga. Okey, kita klik. Jadi ini akan berlaku. Okey, katakan cikgu nak ubah size sel ni pun boleh juga. Nampak tak ni? Bila cikgu letakkan mouse di sini, cikgu boleh drag. Okey, kecilkan. Okey, ini pun sama. Cikgu boleh drag, kecilkan. Okey. Mungkin nama murid panjang kan? Okey, kita boleh. Okey, boleh drag. Okey, mungkin kelas pendek, kita boleh pendekkan sikit. Skor ni pun pendek, jadi kita boleh kecilkan lah. Kecilkan. Okey, adjust ikut suka cikgu. Okey, contohlah cikgu. Cikgu explore lah nanti macam mana nak adjust. Okey. Okey, kita dah siap satu data. Dan ini kita boleh gerakkan lah. Macam kalau ni garisan merah ni maksudnya berada di tengah. Okey, di tengah-tengah. Okey. Baik. Okey, so sekarang ni kita uji sekali lagi. Sekarang ni ada satu nama kan. Kita cuba lagi satu. Okey, kita cuba lagi satu question. Kita jawab lagi. Okey, kita jawab murid kedua pula. Contoh Aminah. Okey, kelas 1 Arif. Dan dia jawab lah. Katakan 1 tambah 1 dia jawab 3, 2 tambah 2, 4. Okey, submit. Okey, view score. Dia dapat 2/4 Jadi kita tengok balik. Okey, cikgu pergi kat sini. Okey, bila kita dah masukkan data tadi, bila cikgu tekan refresh, apa yang berlaku? Nampak tak? Aminah tadi yang kita dah buat tadi, Aminah tadi terus masuk kepada
kita punya paparan dashboard. Okey. Nampak kan? Aminah, satu Arif, skor dia 2. Okey. Okey, so sekarang ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak tambah header dekat atas ni. Okey, tulisan. Contohlah Okey, katakan kita nak masukkan tulisan dashboard. Okey, klik kat sini. Kita tekan dekat sini ialah add text Kita tekan text, bila kita tekan, kita klik, okay, kita pilih ruang kita dan kita type lah. Contoh nama dia dashboard ataupun papan markah quiz matematik. Okey, matematik tahun 1. Okey, contoh. Jadi kita pilih dan kita boleh kita nak adjust tulisan ni. Macam mana kita adjust? Nampak dekat sini box ni, okey, dekat text properties ni kita klik. Nak besar mana? Kita boleh pilih. Katakan nak 30. Apa berlaku? Tulisan tadi akan berubah. Tulisan berubah 32. Okey. Jadi kita tak nak tulisan ni kat tepi, kita nak kat tengah. Okey, kita cuba pergi kat sini, nampak ni. Tekan sini, apa berlaku? Dia akan berada di tengah. Okey. Kita boleh tekan bold, kita boleh italic, kita boleh underline. Macam biasa yang kita buat. Okey. Ni contohlah. Cikgu boleh pilih. Okey. Samakan dia. Okey. Kalau tak sama, cikgu adjust lagi. Pendekkan. Okey. Dah samalah tu. Okey. Macam mana kita tengok? Kita tekan preview. Ini preview kita lah. Contoh, kalau cikgu nak masukkan logo sekolah pun boleh. Tekan pada image. Ni image Tekan image. Okay, upload from computer. Carilah mana gambar kita. Contoh macam ni lah saya punya sekolah. Okay, contoh. Kita pilih satu. Okay, ni. Open. Okay, jadi kita masukkan lencana. Susun, ikut kreativiti cikgu lah. Okay. Ataupun mungkin cikgu nak masukkan gambar cikgu, boleh juga. Tekan image, upload. Okay, masukkan gambar. Okay, masukkan gambar. Okay, masukkan gambar. Okay, letak dekat ujung. Contoh. Terpulang pada cikgu lah. Cikgu nak buat macam mana. Okay, contoh saya lah. Okay, macam tu. Okay. Jadi cikgu ikut kreativiti cikgu boleh buat macam-macam dengan dashboard ni. Cikgu boleh masukkan segi 4. Cikgu nak tambah, katakan cikgu nak tambah kotak lah. Tambah kotak. Nak buat apa tulisan ke kan. Okey, kat sini kita boleh ubah warna. Okey. Warna hitam. Okey, warna merah. Terpulang lah. Dan cikgu boleh bawa teks tadi di atas dia. Oh, tapi tak nampak kan? Kenapa tak nampak? Sebab teks tadi berada di belakang. Macam mana kita nak buat? Okey, klik pada kotak tadi. Kita pada order tu klik kanan. Okey, klik kanan. Bila order tu kita bring back, send to back. Okey, apa berlaku? Kotak tadi pergi belakang, tulisan tadi telah pergi depan. Okey, dan kita boleh tukar lah. Kalau tak sesuai, cikgu boleh tukar warna dia warna putih. Macam tu lah. Okey, kalau cikgu nak groupkan dia pun boleh. Macam dalam apa ni? Office kita lah kan. Kita boleh pilih dia, kita boleh dragkan dia. Contohlah macam tu, cikgu pilih semua. Okey, klik kanan. Kita groupkan dia. Bila kita group, dia akan bergerak sekali lah. Gerak sekali. Okey, dan ini kita gerakkan balik ke bawah. Ikut kreativiti cikgu ni memang kena buat sendirilah, cikgu explore sendiri. Ikut kreativiti cikgu. Macam mana kita nak buat, contoh macam saya ni kan. Okey, jadi kita boleh contohlah dah siap. Kita boleh view. Okey. Jadi ini adalah paparan dia. Paparan markah kuis matematik tahun 1. Okey. Jadi macam mana kita nak paparkan ataupun kita nak sebar luaskan papan markah ni kepada mungkin dalam grup kelas. Okey. Jadi kita boleh, sebelum tu saya lupa, kita nak letak nama nama. Sekejap kita edit balik. Okey, jadi kita copy ni. Kita copy, kita letak sini dan kita paste. Okey.
papan markah. Okey. Macam mana kita nak share papan markah kuis matematik ni? Okey, kita klik kat sini. Okey, sorry, klik kat sini, share ni. Okey, manage access. Okey, jadi kat sini cikgu pilihlah. Anyone with the link can view. Maksudnya dia boleh tengok je. Okey, kita nak bagi dia tengok kan. Jadi kita klik view dan kita boleh copy yang ni lah. URL ni kita copy dan kita save. Okey. Dan cikgu boleh cubalah buka pada browser yang lain. Okey, contoh saya buka pada browser lain dulu. Okay, katakan saya buka dekat ni. Okey, saya paste dan enter. Okey, apa berlaku? Inilah paparan dia. Inilah paparan dia. Okey, apa yang menarik tentang dashboard ni ialah kita boleh pilih. Macam kalau kat sini kita boleh, bila kita klik, apa berlaku? Dia akan tukar skor paling rendah ataupun masa paling dulu. Okey. Okey, kita tutup dulu. Okey. Baik, katakan kita nak buat butang carian. Okey, butang carian. Katakan mungkin murid, kalau nama murid tu dah banyak sampai 100, 200, mungkin agak sukar lah kita nak cari kan markah. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita boleh tambahkan search button atau add control. Kita add control. Okey, macam mana kita nak buat? Kita tekan add control. Kita klik pada drop down list. Okey, kita letakkan kat sini. Okey, itu dah keluar. Automatik dipilihkan kita nama murid. Okey, nama murid. Jadi dekat sini tak nama murid, ataupun yang kedua mungkin kita boleh letak kelas. Okey, kita klik sekali lagi, add a control, drop down list. Kita letak sebelah dekat sini contohlah Cikgu boleh susun mana-mana cikgu suka. Automatik dia dah detect kelas. Okey. Jadi kalau kita pergi pada view, okey, apa berlaku kat sini ialah dia akan senaraikan nama murid, ataupun kita boleh klik kat sini dan kita type Haziq. Okey, dia akan keluar. Bila kita nak nama Haziq saja, kita tekan Haziq only. Jadi nama Haziq saja akan keluar. Okey, dan dia akan dapat markah lah. Okey, kalau ada banyak kelas, kita boleh kat sini lah. Okey, contoh kita kena buang dia dulu Haziq ni. Okey, semua murid. Bila kita nak pilih kelas, kita pilih kelas kita lah. Contoh satu bistari saja. Jadi murid-murid dalam satu bistari, markah satu bistari saja akan keluar. Itu yang bagusnya kalau kita guna dashboard ni. Okey. Okey, katakan cikgu dah siap butang carian ni tadi. Okey, kalau cikgu nampak kat sini, tulisan dekat atas ni, tajuk dia tak sama kan? Macam mana kita nak buat? Okey, senang saja cikgu. Balik-balik kepada edit, kita tekan edit. Okey, kita klik pada jadual kita tadi. Okey, baik, timestamp kita nak tukar dan bahasa Inggeris kan, kita kan nak tukar pada bahasa Melayu. Nampak tak dekat sini, dekat dimension ni ada, kalau kita letak mouse dekat timestamp tu, dekat ujung tu ada satu kotak macam pensel tu kan. Okey, klik dan cikgu boleh namakan semulalah. Contoh masa. Okey, tarikh dan masa, contohlah tarikh / masa. Okey, apa berlaku kat sini? Yang tadi telah berubah lah ikut apa yang kita type, tarikh dan masa. Begitu juga dengan nama murid. Contoh nama murid ni tak sama kan? Okay, kita boleh ubah. Klik pada nama murid, klik pada kanan tulisan kiri pensel tu. Kita tukar. Katakan nama murid dalam huruf besar. Okey. Jadi dia akan berubah. Kelas pun kita boleh ubah. Kelas, katakan huruf besar semua, kelas. Okey, skor bahasa Inggeris, kita tukar bahasa Melayu. Pergi pada skor ni. Nampak tulisan ni, ada pensel ni, kita klik. Kita tulis markah. Okey. Jadi siaplah kita punya satu jadual. Okey, katakan kat sini kadang-kadang dia tak keluar kan. Okay, macam mana kita nak tukar? Cikgu boleh tukar kat sini. Control field ni, nampak ni, kita tukar. Contoh kita tak nak nama, kita nak katakan kelas. Kita boleh tekan kelas, diubah jugalah. Okey, contoh kat sini kita nak tukar markah. Okey,
Sama juga pergi dekat control field, tekan cari markah. Markah skor tadi. Skor. Okey, sama juga. Macam ni kita nak tukar skor tu, kita nak tukar markah kan. Sama juga pergi kat control field tu, nampak pensel. Okey, dan cikgu tulislah carian markah. Okey, carian markah. Dan yang ini kita nak tukar carian kelas. Okey, sama juga pergi pada control field, klik pada carian kelas. Okey, carian kelas. Jadi kita boleh view. Okey, jadi kita nampak ni kalau murid nak cari, cikgu boleh letaklah apa-apa arahan kat sini bagi mencari kelas ke, cari markah ke. Jadi dia klik kat sini, keluar kelas. Kalau kat sini boleh keluar markah. Katakan kalau cikgu nak cari markah tertinggi kan, berapa? Cikgu boleh carilah. Berapa orang dapat 4 markah sahaja. Jadi keluarlah 4 markah saja. 2 markah saja ataupun kosong. Cikgu boleh pilihlah nanti. Kalau bila dah data kita dah banyak, cikgu. Okey. Selain daripada itu, kita juga boleh ubah tim. Kalau cikgu kena kat sini, tim ni kita boleh ubah. Okey, contoh kita nak warna oranye. Tekanlah. Dia akan berubah lah. Okey. Macam-macam lah sini. Cikgu boleh explore sendiri. Okey, explore sendiri. Dan kalau cikgu nak ubah paparan ni menjadi besar, cikgu klik pada layout. Okey, layout ni nampak ni, ni width ni dengan height cikgu boleh ubah. Okey, cikgu boleh ubah. Katakan nak buat 100. Apa berlaku cikgu kalau kita tukar? Okey, 100 contoh. Dia jadi pendek lah. Kita punya belakang tu jadi pendek kan? Nampak tak? Dia kotak tu dia pendek. Sebab 100 saja. Jadi kita boleh besarkan balik 900. Okey, ikutlah cikgu nak berapa. Nak panjang mana. Ni 900. Kalau 1200 pun boleh. Bawah lagi. Panjang lagi. Okey. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi saya harap cikgu-cikgu dapat mencuba menghasilkan papan markah ini. Saya rasa ni mudah dan cikgu boleh ikut. Kalau ada soalan, boleh type di komen. Dan jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen jika ada apa-apa yang perlu saya tambah baik bagi video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.